looking at my PIC. 그게 땡겨 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확 가게 확대 확실하게 I'm feeling like $1,000,000, yeah. Must be that $1,000,000, yeah. 오늘따라 Pino? Ya. Kita nampak dah ke gambar ayam tu? Alah, shopping sikit-sikit je. Ya ke? Cantik beg baru ai. Alah, sikitnya murah je. Latest collection. Baru sampai. Okey lah, babe. I got to go. Sebab ada meeting. Alright. Bye. Nanti you belilah beg yang sama. Alright. Bye. Mak. Hello? Ya. Babe. Ya ke? Aku dah minta dah kereta. Tapi kan I cakap nak pinjam satu hari. Ya ke? Ada, I bawa semua beg-beg you ni. Okey. Okeylah, see you in half an hour. I hantar you barang-barang you. Okey. Bye. Nak bagi kita kan? Dah minta. 가방 매서 뿌린데 Why you like it when I'm sad? Itu yang kita nak kaitkan dengan topik kita hari ini, dunia tipu-tipu. Apa sebenarnya untuk kaitan ada kena-mengena ke kan dengan pembelian ataupun apa sahaja yang kita inginkan berjenama, itu yang kita nak kaitkan dengan dunia tipu-tipu. Siti dah berjaya dah. Siti dah berjaya itu belum lagi. Okey, baik. Kita bersama dengan Encik Saiful Bahari. Selamat datang Encik Saiful, sihat ya? Terima kasih. Ada bunga merah di situ. Itulah tu dia ada kat tepi sana. Okey, dan sekali lagi kita bersama dengan Aina Abdul. Okey, untuk membincangkan berkenaan dengan topik kita hari ini, dunia tipu-tipu. Kita nak mulakan dengan siapa, Sugi? Kita mulakan dengan Aina dahulu ke Encik Saiful dahulu? Awak mulakan. Saya rasa Encik Saiful dulu. Saya dulu. Okey. Kalau wanita selalu dikaitkan dengan dunia tipu-tipu ni kan di Instagram dan sebagainya, laman media sosial. Tapi sebenarnya Encik Saiful, apa sebenarnya yang kita boleh orang kata fahamkan penonton di luar sana berkenaan dengan topik kita, dunia tipu-tipu ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat, salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, topik hari ini Sugita dan Fatin yang cantik, dunia tipu-tipu. Kan? So kita tengok hasil lakonan sahabat tadi kan. Siti, bukan nama sebenar. Nama dia Siti. Bukan nama sebenar. Okey, dunia tipu-tipu. Saya ambil teori yang diketengahkan oleh Carl Jung yang mengatakan bahawa setiap manusia ni dia ada topeng dalam kehidupan dia. Itu teori personality ataupun teori persona yang kita kenali sebagai teori persona, yang mana dia akan memakai topeng tersebut mengikut kesesuaian masyarakat yang ada pada ketika itu. So dan ada kalanya topeng yang dipakai tersebut dia tidak memberi ataupun dia gagal memenuhi kehendak hati dia pun pada ketika itu. Dia hanya untuk memenuhi kehendak pandangan dan juga persepsi masyarakat pada ketika itu. Kata Carl Jung. So baik, dekat sini dalam topik kita pada hari ini, untuk kita share dengan semua yang ada kat luar sana. Saya bukan nak kata topik ini, dunia tipu-tipu ni, bukanlah kita nak membincangkan topik ini dalam satu skop yang besar. Kita nak kecilkan sedikit dari topik itu kepada apa yang kita nak kaitkan dengan yang mungkin bersifat negatif. Tetapi Sugita dan Fatin dan juga Aina rupanya dia ada side positif, dia ada side negatif topik kita hari ini. Okey. Encik Saiful nak simpan dahulu side positif dan negatif. Yang positif yang negatif tu saya rasa satu je. Okey. Apa dia? Sikit je. Yang positif itu adalah ada kalanya perbuatan yang dibuat tersebut adalah memberi kebaikan kepada orang lain dan memberi kebaikan kepada diri dia dengan tipu-tipu tersebut. Huraian dia nanti selepas saya pun tengah terfikir. Okey, kita simpan dah. Kita simpan bagi penonton semua tunggu. Okey, suspense yang Encik Saiful buat, dan saya tertarik dengan apa yang Encik Saiful katakan tadi, sebab itulah realitinya di mana dunia tipu-tipu ni adalah kesesuaian individu untuk ataupun mengikut masyarakat pada hari ini, ingin menyesuaikan diri. Ataupun dalam bahasa Inggeris orang kata conforming kan. Dan Aina sebagai seorang artis, pastinya Aina harus menyesuaikan diri mengikut kerjaya Aina kan, industri muzik, dengan baju Aina dan cara Aina membawa diri Aina. Pernah tak orang salah faham dan mengatakan Aina ni hidup dalam dunia tipu-tipu lah Aina? Okey, bagi Aina, so far Aina tak pernah lagi mengalami situasi yang macam ni. Tetapi sebagai anak seni, benda ni selalu dikait rapat dengan dunia artis. Orang kata sebab sometimes kita kena tampil dengan barang-barang yang mahal.
Tetapi kadang-kadang orang mungkin kat luar sana tak tahu kadang-kadang barang mahal itu adalah part of our job. Contohnya barang mahal yang dipakai itu mungkin disponsor kerana tugas sebagai seorang artis kita kena promote barang itu. Tapi bila kita post di social media tak nampak macam post itu kerja, tetapi itu adalah kerja. So dalam dunia artis ni berbeza sedikit. Dia tak semestinya kita ikut-ikut ataupun kita nak ada kerana orang lain ada. But most of the time saya sebagai seorang anak seni, saya mempertahankan anak seni yang lain. Sometimes bila kita tampil begitu, itu adalah kerana urusan kerja. Okey, saya memang boleh faham apa yang Aina kaitkan dengan urusan kerja. Tetapi ya kan, kita nak bercakap mengenai apa yang berlaku sekarang ini. Sanggup meminjam, kadang-kadang kalau tak dapat yang original kita boleh beli yang grade A. Tapi kenapa sebenarnya? Adalah ini antara salah satu penyakit ataupun nak seiring dengan orang lain. Tapi tak apa, kejap lagi kita bincangkan. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan sedikit laporan berkenaan dengan topik kita. Tapi Kak Fatin, sebelum tu saya dah tak sabar nak tahu apa yang Encik Saiful nak kongsikan berkaitan dengan positif dan negatifnya tadi, Encik Saiful. Silakan. Kena ceritakan juga. Ceritalah. Kita tak nak simpan. Kita dah tak sabar dah, Encik Saiful. Okey, yang positif tadi saya katakan sesuatu perbuatan yang dia buat tersebut memberi kebaikan kepada orang lain dan kebaikan juga kepada diri dia. Saya ambil contoh paling mudah. Dunia tipu-tipu. Baik, seorang bapa yang balik bekerja dengan kepenatan, tapi bila sampai rumah dia tukar topeng kegembiraan. Maka secara tak langsung dia telah memberi impak yang positif kepada orang yang di sekeliling, terutama keluarganya. So walaupun pada ketika itu dia kepenatan, tapi topeng, kata Kayang tadi, disesuaikan topeng tersebut dengan situasi ataupun suasana tersebut. Itu yang positif. Itu yang positif. Faham. Yang negatif pula adalah sesuatu perkara tersebut dia buat yang pertama adalah untuk kepentingan diri, dalam pada masa sama memudaratkan orang lain. Sebagai contoh yang Fatin kata tadilah, bergaya, sanggup bergolok bergadai semata-mata untuk mendapatkan perhatian ataupun pujian daripada individu-individu yang tertentu, tetapi dalam pada masa yang sama sebenarnya benda itu adalah sesuatu benda yang bukan menjadi milik dia dan sebagainya. Contohlah, video yang paling mudah tadilah. Ataupun yang kita boleh kaitkan dalam dunia masa kini, dalam keadaan yang sekarang ini, orang membina konten untuk membina orang kata populariti dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, konten tersebut adalah konten yang mungkin membinasakan kepada orang lain. So topeng yang dipakai tersebut adalah topeng untuk kepentingan diri, tapi tidak memanfaat kepada orang lain. Betul. Itu yang negatif. Saya suka apa yang Encik Saiful katakan, sebab ya betul, kadang-kadang kita buat untuk kepuasan diri kita sendiri. Yang melihatnya pula rasalah stres. Dia dah ada lah beg tu, dia dah beli rumah, dia dah buat ada kereta. Saya pun perlu ada benda yang dia ada tu. Sehingga kan ambil hutang, pinjam duit orang, pinjam barang orang. Dan Aina, bila bercakap mengenai dunia tipu-tipu ini, ia tidak sahaja melibatkan material atau secara materialistik ni lah. Ia juga berkait dengan personality orang. Kadang-kadang ada orang dia personality dia tak adalah cheerful sangat, kata jenis yang suka beramal mesra sangat. Tapi bila ke event, saya gunakan contoh sebagai seorang artis kan, bila ke event, lama tak jumpa. itu cara dia socialize. Adakah itu juga disifatkan sebagai seorang yang hidup dalam dunia tipu-tipu? Pendapat Aina. Saya tergelak tadi sebab ini juga adalah, kalau dalam dunia artis tu, this is what we call part of the skill yang kita kena belajar. Skill and sebagai seorang anak seni, saya juga seorang yang jarang pergi event untuk macam meet other artis. Saya jarang lah, tapi bila saya ada peluang untuk berjumpa, saya juga dapat rasakan yang saya slowly learning that skill tau, melihat daripada rakan-rakan artis lain. And to me it's good and it's not totally bad thing. Sebab bagi saya skill ini walaupun orang kata mungkin tipu-tipu, but it's the type of skill yang saya rasa is very important sebagai anak seni, because dia mengajar kita untuk bercakap, mengajar kita untuk how to present ourselves in front of the tetamu-tetamu yang datang. Sebab kadang-kadang tetamu yang datang tu tetamu yang penting. Macam Aina bagi contoh, for myself, kalau saya pergi ke event, saya memang susah sangat nak make the move first. Saya susah untuk nak start the conversation. Tapi lately saya dah banyak belajar, and semakin lama saya dalam industri ni, saya pun
menjadi figura itu juga. Saya akan cuba untuk to be macam kita terlalu kenal orang tu, tapi sebenarnya kita baru first time jumpa orang tu. And bagi saya skill itu is a good thing for me. Jadi melihat pada keadaan bagaimana kita mengambil itu. Sebab ada orang kadang-kadang dia introvert, jadi dia tak bercakap, tapi orang lain salah faham dia ni sombong lah, dia ni arrogant lah. Ataupun ada orang terus muka jadi macam ni. Dia bila senyum terus. Senyum 3 second. Senyum 3 second. Senyum 3 second. Macam-macam kan sebenarnya, ini lebih kepada social skill. Ada juga dunia tipu-tipu dari segi perbuatan dan sebagainya. Baik, kita nak kongsikan Sugi yang berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita ada laporan dunia tipu-tipu. Jom kita saksikan. Mempunyai kehidupan serba mewah pastinya menjadi impian setiap individu. Lebih-lebih lagi, ianya mampu menarik perhatian masyarakat dan menjadikan seseorang itu popular di media sosial. Tidak hairanlah jika ada segelintir individu yang sanggup meminjam semua kemewahan tersebut tetapi mengaku ianya milik mereka demi sebuah status dan sanjungan pengikut mereka di alam maya. Of course, kehidupan tipu-tipu ni unnecessary dan takkan boleh pergi jauh pun dengan penipuan yang seseorang individu itu lakukan on social media. So, your closest friends or your family members will eventually tahu that whether you can afford a certain thing or whether you can't. Rasa sekarang ni zaman social media ramai je yang hidup macam ni. Tapi rasa tak perlulah, kita humble je lah. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Rata-rata ada antara positif dan juga negatif. Okey, kita nak tanya kepada Encik Saiful kan. Kita dah bincang berkenaan dengan bagaimana sebenarnya senario yang berlaku sekarang ini. Tapi bagaimana juga Encik Saiful untuk kita melihat ciri-ciri mereka yang tergolong dalam dunia tipu ni? Okey, ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri dia ada beberapa ciri-ciri yang saya gariskanlah untuk perkongsian. Nombor satu dia mesti memiliki sifat pendusta dan penipu. Sebab apa? Sebab because ini yang negatif kata si Fatih tadi. Apakah ciri-cirinya? Saya tak kupas dari sudut yang positif, tapi saya melihat dari sudut seperti mana komen-komen yang ada dekat ruang sana. So maksudnya ciri-ciri orang yang pergi kepada topeng yang membinasakan orang lain, tetapi untuk kebaikan diri, nombor satu dia mesti seorang yang pendusta dan penipu. So kalau dia tidak ada sikap yang sedemikian, maka dia bukan memiliki ciri-ciri tersebut. Kenapa? Sebab macam yang tadi tu yang kita lihat tadi kan, dia tak kaya tetapi dia sanggup meminjam untuk menjadikan dia kaya. Itu menampakkan dia sebagai seorang yang pendusta, sebagai contoh. Baik, nombor dua, saya lajukan sikit. Nombor dua, dia tidak mencerminkan atau menggambarkan isi hati dia yang sebenar. So macam yang saya katakan dulu, hati mencermin ataupun mencorak minda seseorang, dan minda akan menterjemahkan apa yang isi hati ada tersebut dalam perbuatan. So kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dalam bracketnya negatif, maka hasilnya juga adalah negatif. Hasil daripada hati yang negatif ataupun pemikiran yang kotor. Itu nombor dua. Nombor tiga, of course. Nombor tiga adalah dia meletakkan kepentingan diri dia melebihi segala-galanya. Therefore, dia sanggup untuk mewujudkan satu topeng, dan topeng yang dia pakai tersebut topeng tipu yang dia membinasakan orang lain. So itu yang kadang bila dah kahwin, awak miskin rupanya. So kenapa dia buat tu dia tinduk awak BM, lepas tu awak MERS awak ni, tapi bila kahwin saya naik Grab je. Contoh kan. So maksudnya apa? Maksudnya dia meletakkan kepentingan diri dia, dan pada masa yang sama dia tidak mementingkan hak ataupun tanggungjawab kepada orang lain. Itu antara ciri-ciri yang kita boleh katakan dengan dunia tipu-tipu bagi orang yang bersifat ataupun berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang negatif ini, untuk kita kena pasti. Boleh kita tambah satu lagi, mereka tak ada keyakinan diri. Okey, mereka tidak ada keyakinan diri untuk orang kata untuk diserlahkan, untuk ditunjukkan. Okey, dia macam ni. Untuk membentuk keyakinan diri itu diperlukan latihan sebenarnya, Fatih. So latihan demi latihan. Tetapi untuk membina keyakinan diri bukanlah seharusnya dia menjadi seorang yang pendusta ataupun pembohong. Ingat, asasnya perbuatan tidak boleh menghalalkan cara. Baik. Itu yang paling utama. Baik Encik Saiful, banyak lagi yang kami nak tanya Encik Saiful, dan banyak juga komen yang dikongsikan di Facebook.